أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, marilah sama-sama kita buka majlis pengajian kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan idenya dapat sama-sama kita bersama menunaikan solat maghrib berjemaah, dan mudah-mudahan kita berdoa Allah Ta'ala panjangkan umur kita supaya kita dapat sembahyang berjemaah Isya bersama-sama insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, malam ni seperti biasa kita akan sambung kuliah pengajian kita, kuliah bulanan berkenaan dengan fiqh taharah ataupun fiqh bersuci. Jadi tuan-tuan, bulan lepas kita berhenti di tajuk sunat-sunat tayamum. Pada malam ini tuan-tuan, kita akan sambung tajuk yang baru, iaitu pembatal tayamum. Yang dimaksudkan dengan pembatal tayamum tuan-tuan, iaitu perkara-perkara yang apabila kita melakukannya maka terbatallah tayamum yang kita ambil itu. Boleh tuan-tuan ya? Itu tajuk kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi wa fi 'ulumina Allahumma amin. Dan kata pengarang, pembatal tayamum. Batal tayamum dengan 3 sebab. Tuan-tuan, tajuk kita ni pembatal tayamum. Di sini pengarang kita bagi contoh, bagi penerangan yang ringkas bahwasanya tayamum itu terbatal dengan 3 perkara ataupun 3 sebab. Sekiranya kalau kita melakukannya. Apa dia tuan-tuan? Yang 3 sebab tu. Pertama, segala perkara yang membatalkan wudu ialah juga membatalkan tayamum. Tuan-tuan jelas seluruh saya baca lah. Perkara yang membatalkan wudu itulah perkara yang membatalkan tayamum. Apa dia tuan-tuan yang membatalkan wudu? Cuba abang satu. Kentut nampak kentut, kencing, berak, bersentuhan laki dan perempuan yang bukan ajnabi, yang ajnabi. Lagi apa lagi ya? Tidur yang tidak tetap papan punggung. Banyaklah yang membatalkan wuduk tu, batallah tayamum. Mana kata apa tuan-tuan? Tayamum kita tu kena ambil semula. Ustaz 3-4 kali dah main ni, duk tayamum lagi ni, bila nak sudah ni? InsyaAllah kali lagi main sudah lah. Lama dengar tayamum ni tak apa tuan-tuan, sekali lagi insyaAllah. Okey, pertama, segala perkara yang membatalkan wuduk ialah juga membatalkan tayamum. Ada satu penyakit tuan-tuan, satu penyakit kita. Kadang-kadang kita tengah sembahyang, kita baca lah Fatihah, tiba-tiba rasa lampu kita debuk. Aku dah kentut ke belum? Nampak? Kita pun jadi was-was. Batal ke tidak wuduk ni? Macam mana? Agak-agak tuan-tuan. Batal ke tidak? Batal. Itu satu jawapan kita terpaksa terima. Okey tuan-tuan, nak batal ke tidak macam ni. Selagi mana dia tak terlepas daripada punggung kita, tak apa. Setakat angin yang bermain-main perut itu bukan lagi dikatakan kentut. Yang kata kentut tu terkeluar tu perut bunyi, batal. Nampak? Selagi mana dia duduk main dalam perut, itu angin dalam perut. Dah faham lah. Kadang-kadang kita kata dah batal wudu. Tidak. Sebenarnya itu tidak batal. Yang batal angin tu. Tentang pertama, segala perkara yang membatalkan wudu ialah juga membatalkan tayamum. Kedua,
mengetahui ada air pada orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum tuan-tuan, dia tahu ada air. Bila ada air, maka batallah tayamum. Tayamum syarat dia ialah apa? Ketiadaan air. Kecuali tidak batal bagi orang yang sakit, yang mana orang tu tidak boleh kena air pada anggota badan atau wuduknya. Okey, itu. Kedua, mengetahui ada air pada orang yang bertayamum kerana tak ada air sebelum masuk mengerjakan sembahyang atau tengah menyebut roh. Sebelum ambil wuduk tu, sebelum kita bertayamum tu tuan-tuan, mesti kita kena confirm betul-betul air memang tidak ada. Air memang tidak ada. Ataupun kita kata kalau ada air tetapi boleh memudaratkan kita kalau kita pergi ambil air tu. Seperti mana bulan-bulan yang lepas kita baca, kalau tuan-tuan kita ambil air tu boleh menyebabkan mudarat pada diri kita, seperti mana air di sungai. Kita pergi-pergi tu tuan-tuan, ada apa? Ada buaya, ada harimau, ataupun kalau kita pergi tu ada pencuri. Nampak? Kalau kita pergi ke sana, pergi ambil air, dia curi barang kita, itu dikatakan mudarat juga. Setiap perkara yang mudarat dikatakan, maksudnya apa tuan-tuan? Tidak ada air dah. Walaupun air itu boleh diambil, ada air tetapi ada terhalang, itu dikira sebagai tidak ada air juga. Nampak? Tapi kalau orang tu ada jenis ilmu buaya, ilmu pawang, tak ada masalah, pergi lah. Kalau dia jalan semua buaya jinak dengan dia, tak apa, pergi. Boleh ambil, tak ada masalah, tak payah tayamum. Takut tak ada nak pergi ya. Kita tak sangka buaya duduk lain, rupanya buaya tak darat. Di belakang. Penat tuan-tuan. Okey. Kerana tak ada air sebelum masuk mengerjakan sembahyang. Sebelum kita masuk mengerjakan sembahyang tu tak ada air. Atau tengah menyebut roh akbar, Allahu akbar, tak habis lagi. Tiba-tiba hujan turun. Tak masuk lagi sembahyang. Faham ke tidak? Allahu akbar, brum turun hujan, air dah. Maka kena ambil wudu. Tuan-tuan, dia ada satu penyakit tuan-tuan. Penyakit kita ni, kadang-kadang kita bertakbir, kita mengulang-ulangkan takbir kita. Allahu akbar. Tak apa Allahu akbar. Tak apa Allahu akbar sampai 3 kali takbir. Tuan-tuan, kalau kita dah takbir yang pertama, Allahu akbar, dah habis dah bar tu tuan-tuan, sah dah takbir kita. Jangan kita sengaja lepaskan takbir kedua. Takbir yang kedua tu tuan-tuan tidak sah. Takbir yang kedua tu tidak sah. Dia kena masuk yang ketiga pula, Allahu akbar, baru boleh. Nampak? Kalau yang ketiga kita turun, kita buat yang keempat tidak sah. Yang kelima pula kita kena takbir. Melainkan macam ni, Allahu akbar. Tak apa, sebab dia tak habis dengan bar lagi. Faham ke tidak? Faham dah? Kalau kita dah kata bar tu, dah masuk dah sembahyang. Ustaz, kami masa takbir tu Allahu akbar, kami cuma kata sahaja aku sembahyang fardu isya saja. Nampak? 4 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala tak kata pun sah ke tidak ustaz, sedangkan kami sembahyang mengikut imam. Sah jawabnya tuan-tuan. Yang pentingnya dalam kita punya niat, kita kena ada 3 perkara saja: qasad, ta'arud, ta'yin. Apa dia? Allahu akbar, qasad, niat sahaja aku sembahyang. Ta'arud, fardu. Ta'yin, isya kah, maghrib kah, zuhur kah, asar kah, ataupun subuh. Itu saja perlu ada dalam takbir kita. Nampak? Allahu akbar, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Nampak? Kemudian barulah dalam hati tu lintasan 4 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Sah. Kerana itu adalah sunat saja. Yang wajibnya 3 perkara tu. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3. Nampak? Itu bagi orang yang lemah lah, sebab dia nak mengatur lafaz niat dia tu. Sebenarnya niat tu bukan aturan lafaz niat, dia cuma lintasan hati. Tapi bagi orang yang payah, jadi macam itulah. Dan untuk memudahkannya, 3 tu sahaja. Sahaja aku sembahyang fardu subuh, sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Boleh. Sah pakcik lah. Punca jadi was-was, Allah, sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat yang mengikut makmum, mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Semua dia nak bagi tahu dalam sunat dia tu, dalam niat dia tu. Nampak? Itu menyebabkan was-was. Jadi tuan-tuan,
tuan-tuan kata, sah ke ustaz kalau kita kata sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, sedangkan tak sebut 4 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala, sah ke tidak? Sah, kerana 4 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala dah tahu. Allah Ta'ala dah tahu. Boleh sah. Itu kita akan bincang dalam bab sembahyang nanti akan datang insya-Allah tuan-tuan supaya kita kata bagi orang apa? Bagi dia biasa dengar biasa dengar. Okey. Sekalipun air itu sedikit cukup untuk buat untuk seorang wuduk. Untuk seseorang. Walaupun tuan-tuan, air yang kita nak berwuduk tu tuan-tuan sikit besar ni saja. Sah pak cik dah. Sah untuk kita berwuduk, tak payah tayamum walaupun banyak ni. Ustaz cukup ke banyak ni ustaz? Kita ambil anggota badan, bukan kita nak mandi. Cerita dia bukan kita nak mandi. Tuan-tuan, kalau kita air ada banyak ni, sebotol banyak ni tuan-tuan, kita ambil yang wajib sajalah. Muka, tangan, kaki. Muka, tangan, kaki. Muka sekali, tangan kanan sekali, kiri sekali, kepala sekali, kaki pun sekali-sekali saja. Cukup lah. Tak payah kita buat 3-3. Nampak? Sah wuduk kita lah. Tu dia kata di sini sekalipun air itu sedikit cukup buat untuk seseorang. Sah wuduk. Makna kata apa? Kalau ada air walaupun sedikit tidak sah tayamum. Okey. Sedang yang bertayamum itu ramai. Sedang yang bertayamum tu itu ramai, tapi air tu khas untuk kita tu ada sikit. Boleh untuk kita. Hal tu tak ada air, tayamum lah. Cerita dia. Tapi tuan-tuan, kalau ada air tu tuan-tuan, kita baca yang bulan lepas, air tu khas untuk binatang saja. Nampak? Dia kata dia mengembara dengan binatang. Kalau binatang dia tidak ada air, tak minum air, maka binatang dia akan tak larat ataupun tak boleh nak berjalan. Dia khaskan air tu untuk binatang dia minum saja. Dia tak boleh nak bertayamum kerana tidak ada air ketika tu, maka dia kena tayamum. Sebab dikira sebagai tidak ada air juga. Okey. Sedang yang bertayamum itu ramai. Demikian juga waham ada air, seperti dilihatnya ada pasukan pembawa pengembara datang menuju ke tempat ia berada untuk lihat berada ke tempat ia berada. Atau tuan-tuan, sebelum dia sembahyang, dia bersembahyang atau dia bertayamum, tiba-tiba dia ternampak satu bah, sebiji bah. Dia ternampak sebiji bah akan datang. Nampak? Okey. Dia rasa mungkin ketika dia orang sampai tu, dia orang tu akan bawa air. Nampak? Dia rasa macam tu. Macam tu sekalipun dia rasa kata ada air dengan pengembara yang akan datang tu, dah batal wuduk. Dah batal tayamum. Silap dah terbatal tayamum. Nampak Sebab itu sangka saja. Sangka. Dia nak cerita di sini tuan-tuan, sebab tayamum tu batal. Di sini tuan-tuan. Boleh faham ke tidak ni pak cik? Faham naknya saja je. Okey, sedang yang bertayamum itu ramai. Demikian juga waham ni dia sangka-sangka saja, bukan yakin. Syak 50-50. Yakin 100%. Waham ni kita kata 30-70 lebih kurang macam tu. Ada ke tidak? Banyak belah tak ada. Macam tu. Okey, demikian juga waham ada air, seperti dilihatnya ada pasukan pengembara yang datang menuju ke tempat ia berada. Dia sangka mungkin kalau dia orang tu sampai berhenti bah, ada air dan dia boleh minta air tu ataupun dengan membeli untuk dia berwuduk. Nampak? Itu pun dikira batal juga tayamum. Dia waham saja, kata ada, padahal kemungkinan mereka pun hari tu satu bah puasa, tak bawa air. Nampak? Tapi dia sangka tu membatalkan tayamum dah. Sebab apa? Dia sangka ada air, walaupun air tak ada pada hakikatnya. Kita baca lagi tuan-tuan kalau tak faham. Atau dilihat kunang-kunang, disangkakan air. Kunang-kunang ni tuan-tuan, apa dia? Bahasa lama. Kalau bahasa sainsnya metaforgana, betul tak? Metaforgana. Orang tuan-tuan panggil apa ada kat ni? Itu. Ya, kalau kita musim, kalau waktu panas terik tengah hari tu, kita jalan dari sini, kita jalankan, nampak di tengah jalan tu seolah ada air berolak. Itu. Itulah orang panggil. Itu pun tuan-tuan. Ni kalau kita bertayamum, ni itu kalau kita bertayamum, dah tayamum kan, kita jalan, ada apa air, kita pipi. Bukan air rupanya Itu. Gelombang panaslah senang.
Gelombang panas, sebab Kedah pun panas ni, kita pun gelombang lah. Gelombang panas. Boleh macam mana? Itu pun membatalkan tayamum juga, sebab disangka ada air. Faham tak? Walaupun itu bukan air. Faham tak? Itu disangka-sangka saja. Dia kata apa? Atau dilihatnya kunang-kunang, disangkanya air. Sebab ada sangka air itulah membatalkan tayamum. Kena ambil tayamum balik lah. Yes, kena tayamum. Tak boleh. Membatalkan tayamum, kena tayamum semula lah. Nampak? Jadi nak mengelakkan macam mana? Lepas tayamum tu sembahyang terus ya. Tayamum tengok mata dah. Takut lagi nampak air pula kan? Mana nak tahu. Ini semua membatalkan tayamum. Ini semua membatalkan tayamum. Hak kita nampak macam air, ataupun kita sangka ada pengembara yang datang ke tempat kita, semua itu membatalkan tayamum. Adapun orang yang bertayamum kerana sakit dan seumpamanya tidak batal tayamumnya dengan melihat air. Macam kita tangan patah sebelah, terpaksa berbalut, maka kita kena tayamum. Orang macam ni kalau ada air kah, tidak ada air kah, tak batal dia punya tayamum dia. Ustaz, macam mana ni nak bertayamum dengan dengan keadaan tangan kita berbalut sebelah? Nak buat macam mana? Nak tayamum dulu kah? Nak ambil wuduk dulu? Yang mana satu? Ya. Sebab kita kata tangan kita sebelah yang patah, ataupun sebelah yang luka itu pasal balut. Balut ni memang tak boleh buka ni. Takat calar sikit-sikit tak ada masalah. Ni masalah keluar kulit ni terpaksa balut dengan semen dan sebagainya. Jadinya tuan-tuan, kita jangan hantam tayamum tu. Tangan sakit sebelah, tepuk, hantar sapu tangan, tak kira sembahyang. Tak. Sebab ada anggota lain yang masih sihat lagi. Jadi kaedah dia macam mana kalau macam tu, Pak Cik? Kita wuduk tempat yang sihat dulu. Okey, saja aku mengkaedah kecil kerana Allah Taala. Basuh muka dulu macam biasa. Nampak? Basuh muka. Okey. Kemudian tangan mana yang sakit? Tangan ni kan. Sebelah ni, tangan tak sakit. Tangan tak sakit, basuh dulu. Nak basuh? Basuh kiri. Nampak? Tadi tinggal dah. Basuh kepala. Ataupun kita kata habis basuh tangan tu kan, tayamum. Tayamum. Faham tak? Tayamum atau macam ni. Kita basuh muka sampai dekat tangan tu kita tak boleh nak basuh kan, kita tayamum. Tayamum dulu. Tayamum. Cari dua, sambung, basuh tangan pula. Basuh kepala, basuh kaki. Macam tu cerita dia. Boleh tak? Dia kena buat dua tu. Dia kena buat dua tayamum dengan wuduk. Maknanya tempat yang tak boleh tu kita gantikan dengan tayamum. Ya, sebab tu dah. Ikut tertib. Last sekali tu kaki. Ayo. Faham tak? Sambung balik. Itu kaedah dia. Jangan kita hantar kalau kata sebelah kita tayamum tu tak ada ambil air sembahyang tak. Tidak, bukan macam tu mungkin kalau orang buat macam tu silap naknya silap. Dia kena basuh muka sebab muka okey. Melainkan macam ni Pak Cik, muka pun rosak, tangan habis. Hari nak buat macam mana kan? Kaki anggota wuduk ni semua habis. Kemalangan teruk cerita dia. Itu tak apalah. Tak apa, itu dimaafkan. Sebab ini ada anggota yang sihat. Jadi kita kena berwuduk jugalah. Di tangan ni kena juga ni sikit ni. Walaupun sikit tapi dia sihat, kena basuh. Boleh. Itu cerita dia. Okey Adapun orang yang bertayamum kerana sakit dan seumpamanya tidak batal tayamumnya dengan melihat air, tak ada masalah lah. Sah. Maka orang yang mengetahui ada air dan sebenarnya ada air, maka orang yang mengetahui ada air dan sebenarnya ada air wajib mengambil wuduk dan sembahyang. Kalaulah kita tahu bahawasanya memang ada air, maka kena ambil wuduk. Umpamanya macam ni tuan-tuan. Di kampung kita ni tak ada air. Nampak Bukan satu kampung, rumah kita je tak ada air. Potong, kena potong sebab tak bayar. Rumah jiran tu ada air. Kita nak tayamum ke tak, pakcik? Tak boleh tayamum lagi sebab sebelah rumah je. Sebelah rumah ada air. Boleh kita minta dekat dia ataupun beli. Boleh, tak ada masalah. Jangan tak ada air ni tayamum semua. Semua pakai tayamum dah. Dan nak tayamum pun bukan mudah-mudah. Bukan mudah-mudah. Macam kita belajar sebelum-sebelum ni tuan-tuan. Dia kena cari dulu. Sekurang-kurangnya kalau kita duduk di sini, di surau ni, kita suruh kawan kita pergi cari. Sejauh mana kalau dia menyerit kita dengar. Dia menjerit panggil nama kita, masih dengar lagi. Segala tu boleh. Boleh lagi pergi cari.
pergi ke depan dah dia menjerit nama kita dah tak dengar, tak wajib dah. Tak wajib. Umpamanya lepas pada taman setia tu tak perlu lah. Tak perlu lah. Walaupun sandar air memadai dengan tempat sekeliling kita aja, yang mana suara boleh dengar. Nampak Tapi kalau tidak ada masalah, boleh pergi ambil air ke sana bawa balik, baik, tak ada masalah, ambil je lah. Tak payah tayamum. Nampak tapi itulah cerita dia lah. Kalau kita duduk di hutan, di padang pasir dan sebagainya lah. Sungai dekat, boleh je, bukannya kotor air tu kan. Boleh tentu. Ada masalah tak sini? Tak ada masalah lah. Okey. Dan orang yang waham itu setelah ia mencari didapatinya tidak ada juga air, kenalah ia bertayamum sekali lagi dan sembahyang. Macam abang sebut tadi, orang yang dia bertayamum dah bertayamum, tengok di tengah tu ada gelombang air di tengah jalan tu, dia pun pergi tengok, tak ada pun, rupanya aku tertipu. Dah bertayamum, maka tayamum tu batal. Kena bertayamum sekali lagi. Dia kata di sini tuan-tuan, dan orang yang waham, orang yang kesamaran itu setelah ia mencari didapatinya tidak ada juga air, kenalah ia bertayamum sekali lagi dan sembahyang. Betul lah yang tu? Boleh tuan-tuan? Kalaulah kita berjunuk malam, air tak ada pula Ustaz, kami berjunuk semalam, bermimpi. Macam mana ni? Air tak ada ni. Okey, dia kena buat dua keadaan. Pertama, kita kena bertayamum untuk mengangkat hadas besar dahulu. Selesai angkat hadas besar, tak boleh sembahyang lagi tuan-tuan, sebab itu mengangkat hadas besar saja. Kemudian kena tayamum sekali lagi untuk wuduk pula. 2 kali tayamum bagi orang yang berhadas. Itu cerita dia. Ustaz, kencing macam mana pula ni? Air tak ada. Kencing apa? Kencing kita dah belajar dah itu. Apa dia? Kalau kencing kita boleh istinja. Istinja saja. Takkan nak basuh dengan pasir. Leceh. Betul tak pakcik ya? Istinja dengan batu, sebiji batu dengan 3 bucu ataupun 3 biji batu. Boleh, tak ada masalah. Perempuan macam mana? Macam tu juga perempuan pun macam tu juga. Banyaklah ni tisu dan macam-macam lah. Cuma dengan buluh yang tak boleh. Buluh yang tak boleh. Miak tu kalau kena. Memang ada syarat. Apa kitab pun dengan buluh tak boleh sebab dia lincin, dia nak benda yang kesat. Benda yang kesat. Dia yang kesat lah. Kalau dia muda tak boleh. Dia muda tak boleh Tisu boleh. Tisu tak masalah. Dulu kita kata dekat Cina, berak tak basuh. Rupanya kita kalau tak layak boleh guna tisu sah. Walaupun kita tak basuh dengan air sepatu boleh. Jadi tuan-tuan, boleh tak kalau kita nak buat macam ni? Kita basuh dengan, kita lap dengan tisu dulu, kemudian basuh dengan air. Boleh, tak ada masalah. Di negara Yaman, saya ulang balik, mereka ni mengamal sunnah betul-betul tuan-tuan Dia orang akan istinja dulu, kemudian basuh dengan air. Nampak? Walaupun air ada, dia orang bila kencing berak istinja dengan batu ataupun sebagainya. Kemudian basuh dengan air. Rupa-rupanya itu adalah satu rawatan untuk mencegah penyakit was-was. Penyakit was-was boleh buat. Kalau kita nak try lah. Mana lebih afdal lagi, dengan batu berbau air ke air berbau batu? Dia sebenarnya kalau nak buat elok, batu, air. Tapi kalau kita basuh dengan air, dah tak ada dah. Ke sana, nampak? Jadi antara dua-dua tu, kalau ada air dengan batu, yang mana lebih afdal? Air lebih afdal, kerana air tu sekali basuh hilang tu. Cerita dia. Ya. Boleh tuan-tuan Okey. Ada masalah tuan-tuan di sini? Faham semua Ya. Boleh, tak ada masalah, kita bincang. Kalau dia ada rakaat pertama dia buat, tiba-tiba Hujan. Hujan, ada air lah tentunya. Hujan dari bawah tadi ada bawa air. Gimana dia? Dia ada tuan-tuan, kita akan bincang. Dia panjang masalah tuan-tuan Saya tak mau sebut lagi tu. Saya tak mau sebut lagi. Dia panjang sangat tuan-tuan 3-4 perbahasan. Nanti kita akan sebut insya-Allah. Akan sebut ni pening. Dia ada air kan. Ada air tengah sembahyang, tengah sebut ataupun lepas sembahyang macam mana, kita akan sebut banyak tu Tak sempat sebut ni. Okey, insya-Allah saya akan simpan soalan tu. Okey,
Tentang lepas atau gugur fardu orang yang sembahyang bertayamum kerana tidak ada air, ada beberapa huraian. Tajuk tuan-tuan, tentang lepas atau gugur fardu orang sembahyang bertayamum kerana tiada air, ada beberapa huraian. Macam mana tuan-tuan kalau kita bertayamum tidak ada air? Nampak? Tempat yang tidak ada air, kita kena ulang balik sembahyang dia. Macam ni tuan-tuan. Pertama, jika berlaku demikian itu di tempat yang biasanya memang tidak ada air di situ, kita pergi satu tempat air tu memang tidak ada. Memang tidak ada orang di situ pun. Jenis kecil biar orang istinja hari-hari bertayamum nak sembahyang sebab tidak ada air. Memang tempat tidak ada air. Gugurlah fardunya. Maksudnya apa tuan-tuan? Tidak dituntut mengulangi sembahyang lagi. Tak perlu sembahyang lagi kalau tempat tu tidak ada air. Kalau tempat tu tidak ada air, kalau kita pergilah, kita singgah, kita nak sembahyang, tiba-tiba tak ada air, maka kita bertayamum. Kita sembahyanglah. Sahlah sembahyang kita. Sahlah sembahyang kita. Tak perlu lagi kita mengulangi ambil wuduk sembahyang pula sekiranya kita jumpa air. Tak perlu. Sebab memang tu tempat tak ada air. Pertama, ingatlah. Yang kedua, di tempat itu terkadang-kadang ada air dan terkadang-kadang tidak ada. Sama banyak, lebih kurang. Sama banyak. Ada tak ada, ada tak ada. Ada tak ada. Antara ada dengan tiada. Gugur juga fardunya, tidak dituntut mengulangi sembahyang itu. Tak perlu juga. Kalau sama banyak, ada kejap, tak ada kejap. Ada kejap, tak ada kejap. Tak perlu. Sembahyang macam itulah bang lah. Sembahyang terus, tak perlu. Dan yang terakhir, yang ketiga, jika sembahyang itu di tempat yang biasanya ada air, biasanya ada air, tiba-tiba masa ia berada di situ tidak ada air. Tiba-tiba kebetulan kita sampai tempat tu tak ada air. Mungkin orang tengah korek nak sambung pipe ke dan sebagainya kan. Tidak ada air. Ia pun bertayamum dan sembahyang. Dia pun bertayamum dan sembahyang lah, dan tak ada air masa waktu kan. Maka tiada gugur fardunya. Maksudnya apa tuan-tuan? Dituntut ia mengulangi sembahyang itu apabila ada air. Macam kampung kita lah tuan-tuan lah. Okey, kampung Setia ni ada air, tiba-tiba esoknya tak ada air. Semua tak ada ni. Pakat bertayamum. Nampak? Pakat bertayamum. Tiba-tiba lepas asar tu baru ada air. Maka kita semua kena ambil wuduk, kita kena sembahyang semula. Faham tak? Sebab apa? Tempat kita kebiasaan ada air. Melainkan tempat yang tidak ada air, tak perlu kita ulang balik sembahyang. Ataupun kadang-kadang ada air, kadang-kadang tidak ada air, tak perlu juga kita ulang balik sembahyang kita. Ada masalah apa tuan-tuan? Tuan-tuan di sini ada tak? Tak ada? Dia cerita dah air banyak. Ya. Kalau saya musbah air, saya musbah kusut, sakit perlu ke kata kalau dia ada, dia tajuk bawah ni saya nak baca ni. Dia kena tanya lagi. Ada saya nak baca tapi tak sampai lagi. Banyak saya kalau saya baca je minggu depan nak baca apa lagi. Itu cerita dia. Yang saya tak nak baca lagi tu. Dah tahu dulu kan. Ada tapi kena mai bulan depan. Dah semua ada. Bawah ni tayamum kerana sakit pula ada. Lagi saya baca tak apalah itu. Okey. Yakni tiada dituntut mengulangi sembahyang itu apabila ada air, kerana sembahyang itu meraihkan atau menghormatkan waktu sahaja. Sembahyang yang tempat kita tadi itu tuan-tuan, yang tidak ada air tu, kemudian ada air kena qada balik tu, sembahyang tadi tu hanya meraihkan waktu saja. Mana boleh kita tak sembahyang terus. Kita kena raih juga waktu walaupun kita sembahyang dalam keadaan bertayamum. Lepas tu kita ulang semula sembahyang. Itu cerita dia. Okey. Tayamum kerana sakit. Ni tanya. Okey, tayamum kerana sakit. Sakit tak kira lah jadi penyakit yang menyebabkan tak boleh kena air. Kalau kena air tu pakcik dia kata mudarat tu macam mana? Gugur habis ni. Isi-isi kulit-kulit ni tak boleh kena langsung. Macam mana? Orang yang sakit badan. Badan lah, bila sebut badan termasuklah anggota badan lah cerita dia. Orang yang sakit tiada boleh kena air menurut kata doktor. Doktor kata kamu tidak boleh kena air. Nampak? Kalau kena air jadi mudarat badan. Ataupun di sini tapi kalau kena air tu dia boleh melarat. Contoh kita buat contoh kan, melarat ke tempat yang lain. Tak boleh kena.
Dia sendiri tahu ilmu kedoktoran, dia pun tahu. Umpamanya mungkin dia bomoh ke? Dia tahu. Jika kena air ni saya mudarat badannya atau anggotanya. Kalau kena air, mudarat. Macam mana tuan-tuan? Boleh dia guna air? Boleh ke tidak? Haram atasnya. Haram tu. Haram tu sebab apa? Haram jadi mudarat balik kepada badan. Haram atasnya menggunakan air. Bahkan wajib ia bertayamum. Maka jadi wajib balik ia bertayamum. Nampak? Sekiranya ia ada hadas besar dan hendak sembahyang, kenalah buat 2 kali tayamum. Satu untuk mandi hadas dan satu untuk ganti wudu. Nampak? Orang yang mudarat, orang yang ada sakit di badan, maka dia tidak boleh guna air. Nampak? Maka dia haram menggunakan air dan wajib dia bertayamum. Nampak? Sekiranya seseorang ni ketika dia nak sembahyang, dia ada hadas besar, berjunub. Berjunub. Nampak? Berjunub. Okey, maka dia kena buat 2 cara. 2 perkara. Tayamum kerana mandi hadas besar sekali, kemudian tayamum untuk mengharuskan sembahyang. Maka 2 kali tayamum. Jadi ya tuan-tuan, satu untuk mandi hadas dan satu untuk ganti wudu. Ya demikian sahlah sembahyangnya. Soalan abang, tidak kena qada. Itu jawapannya, tak kena qada. Selesai. Ada soalan lagi tak? Yang tayamum hadas besar tu macam mana? Tayamum hadas besar. Okey, kalau kita tayamum hadas kecil macam mana? Mai wuduk. Saja aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang. Kata mengharuskan sembahyang tu lah. Ada perkataan mengharuskan. Aku bertayamum kerana mengangkat hadas besar. Beza dekat niat lah tuan-tuan. Itu ya. Cara sama tayamum. Tayamum muka dengan tangan dia, tak ada kaki. Muka tangan dia. Jangan berguling. Niat-niat saja aku bertayamum berguling atas pasir dak. Habis gosok ni ya. Tidak. Mandi atas pun sekali kan? Betul. Kalau kita mandi, nama pun mandi ya. Nama pun mandi. Okey, soalan abang macam ni. Kalaulah kita mandi cerita mandi lah. Kalau kita mengangkat hadas besar, saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, kita mandi. Mandi tu, kalau kita tidak menyentuh bahagian kemaluan kita dengan tapak tangan ni, nampak? Maka kita tak perlu lagi ambil wuduk selepas tu. Maka, apa dia? Wuduk kita tu dah terangkat sebab kita mengambil yang lebih besar, iaitu mengangkat hadas besar. Wuduk hadas kecil tu dia terangkat. Nampak? Kejap lagi sembahyang saja. Jadi kalau kita mandi wajib tadi, kita sentuh kemaluan kita dengan tapak tangan. Kejap lagi habis ya mandi, kita kena berwuduk semula. Nampak? Kalau kita tak berwuduk, tak sah sembahyang kita. Itu mandi. Tapi bab tayamum lain, sebab tayamum dia rendah. Dia kena buat 2 kali. Sekali untuk mengangkat hadas besar, sekali untuk apa dia? Untuk kita untuk apa? Untuk kita berwuduk untuk sembahyang. Tajuk terakhir tuan-tuan. Ada soalan lagi tak? Kalau tak pasti tanya lagi. Tak apa, tak ada masalah, kita berbincang. Macam juga perempuan lah. Sama juga. Okey, ya. Tanya, tak apa, tak ada masalah. Kalau saya ada wuduk, suami saya buat wuduk. Kalau dia pegang rambut saya, patah dia tak salah wuduk saya. Kena garuk kepala dulu. Okey, macam ni. Kita ni tuan-tuan, kita dengan laki bini kita tak boleh bersentuh. Kalau kita ada wuduk lah, kalau tak ada wuduk sentuh pi ya, ber 2 jam pun tak ada masalah. Cerita dia ni cerita ada wuduk. Kita ada wuduk, bini kita ada wuduk. Kalau bersentuh batal. Kalau tidak berlapis. Soalan dia, kalau sentuh rambut macam mana? Rambut, gigi, kuku. Macam mana pula kan? Saja-saja kawan tu dah ambil wuduk, dia tarik rambut tu. Contoh kita kata kan. Melawak gurau kan. Kasar pergi. Tarik rambut ni kasar dia tak ada.
Macam abang pun pernah tanya saya kan, batal ke tidak? Rambut bukan kulit. Dia kata kulit saja. So rambut, kuku, gigi bukan termasuk dalam kulit. Dan itu lain pada tu tak boleh lah. Batal. Kuku tangan kan, kuku kaki kan tak boleh. Kalau dia pegang janggut tu Janggut pun tak boleh lah. Kalau janggut tak apa. Janggut bukan kulit. Dia kulit ceritanya. Kulit, jangan bersentuh kulit. Faham? Kulit. Lidah pun termasuk juga. Tak boleh. Nak pegang 3 jam tak apa janggut. Ni pegang janggut lelaki tak apa. Tak ada masalah. Soalan. Kalau kita orang lelaki ni tersentuh kemaluan kita ke diri, batal. Pi pegang kemaluan lembu, batal ke tidak? Tak, bila kata tak tu apa sebab dia? Dia kena bagi kemukakan sebab. Dia bukan sentuhan menyebabkan batal. Sentuhan kulit pun dia tak batal. Kalau orang sentuh kulit batal. Dia binatang. Ya, sebab dalam kitab dia sebut menyentuh bahagian kemaluan anak Adam. Tak mana lelaki dan perempuan. Maksudnya binatang bukan anak Adam. Tak apa, pegang, tak ada masalah. Janda betul lah. Macam mana? Janda. Bukan kata janda. Hak menikah janda kita tu pun tak boleh pegang tau. Dia lain Okey dah. Okey, ada soalan lagi sebab Isya pun dah masuk dah. Tanya soalan lagi 2-3 minit lagi. Belum lagi ya? Okey. Okey, sakit anggota. Tajuk terakhir lah. Orang yang anggotanya sahaja sakit tidak boleh kena air sekiranya ada hadas besar. Wajib ia bertayamum ganti daripada anggota yang tidak boleh kena air itu. Boleh ke tuan-tuan? Sakit ni sakit anggota. Panjang tajuk ni tuan-tuan lah. Okey. Sakit anggota. Orang yang anggotanya sakit tidak boleh kena air sekiranya ada hadas besar. Tuan-tuan, orang ni sakit. Tapi sakit tu dekat anggota wuduk dia. Tak boleh kena ada air pula. Tak boleh kena air pula. Nampak Itu masalahnya. Okey. Tapi ni tuan-tuan hadas besar. Hadas besar ni junub lah tuan-tuan junub. Lain pada junub kita nak buat contoh apa? Sakit kita payah pergi. Dok, dia hadas besar ni bagi orang lelaki. Duk nampak junub ya. Mimpi junub dah. Bersama dengan isteri. Udah sakit tak Berjunub ni mungkin. Berjunub ni mungkin mimpi ya. Okey. Pantang. Okey. Orang yang anggotanya sahaja sakit tidak boleh kena air sekiranya ada hadas besar. Anggota sakit, anggota wuduk ni sakit. Tapi dalam masa yang sama dia ada hadas besar. Itu masalah dia. Macam mana? Wajib ia bertayamum. Orang macam ni wajib bertayamum. Ganti daripada anggota yang tak boleh kena air itu. Macam mana? Macam saya sebut tadi tuan-tuan. Pertama, kalau dia ada hadas besar, dia kena buat 2 perkara. Pertama, dia apa? Dia tayamum kerana mengangkat hadas besar dulu. Kemudian barulah dia tayamum untuk berwuduk. Ya. Kalau kata tangan dia tak boleh kena air, katakan berbaloi patah. Kalau dia mandi ada satu dia mandi, lepas tu tayamum boleh? Ke dia tayamum dia? Dia macam mana tu? Ada satu anggota dia kata ni patahkan berbaloi kat sini. Jadi dia berhadas besar, maknanya dia mandi, lepas tu baru tayamum. Boleh tak? Untuk ke dia tayamum saja tak payah mandi? Dia bunyi dah. Dia bunyi dah saat saya nak baca. Dia rasa dalam sini. Dia ada. Okey. Orang yang anggotanya sahaja sakit tidak boleh kena air. Sekiranya ada hadas besar, wajib ia bertayamum. Ganti pada anggota yang tak boleh kena air itu. Lepas itu wajib ia membasuh anggota yang baik, yang tak sakit. Mandi dulu. Jangan bagi kena ni.
Okey. Lepas tu kita bertayamum. Kita bertayamum. Okey, lepas itu wajib ia membasuh anggota yang baik. Tak sakit tu lah. Okey. Dan boleh basuh dahulu kemudian bertayamum. Yakni tiada disyaratkan tertib pada hadas besar. Tuan-tuan, tajuk ni saya tak mau baca lagi. Kita ulang minggu depan, bulan depan. Sebab tajuk ni dia menarik kepala kita supaya berfikir. Takut tuan-tuan dah jam berbunyi tak mau berfikir lah. Saya dah baca gitu, saya tak mau baca dulu Dia fikir, ustaz bila nak habis ni jam dah bunyi ni. Tu yang slow-slow tu, tahu dah InsyaAllah saya akan bawa tajuk ni pada bulan akan datang InsyaAllah kita akan bincang tentang sakit anggota. Sebab tajuk ni payah sikit tuan-tuan Ada soalan lain tak tuan-tuan? Lain pada tayamum? Bab sembahyang ke? Okey. Tak ada. Saya nak cerita satu benda tuan-tuan sikit lagi saya ambil masa. Tentang sembahyang duduk ni tuan-tuan sembahyang duduk. Kadang-kadang tuan-tuan, kita takbir Allahu Akbar kita duduk terus. Nampak? Contoh kita kata kita ni tak larat. Kita tuan-tuan kalau tak larat, kita letak kerusi. Macam mana? Kita letak kerusi sama dengan punggung kawan. Kaedah dia, kita kena duduk di hujung sekali. Nampak? Kita duduk di hujung. Jangan dah. Ni pun bunyi dah. Okey. Kita duduk di hujung. Kerusi kita tu, kaki kerusi belakang tu sama dengan punggung kawan. Mana kata kaki kerusi yang depan tu ke depan. Jadi bila kita duduk tuan-tuan, punggung kita sama dengan punggung kawan. Nampak? Biasa kita tengok kan, kita duduk sini, punggung kawan duduk di sini, di paha kita. Kita ke belakang. Itu tidak kena. Tak betul. Kalau ada orang belakang macam mana nak sujud? Kalau ramai-ramai kan, kalau kita sembahyang takap dua soh, tak ada masalah tuan-tuan Okey. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang tak larat, memang betul-betul dia tak larat nak berdiri, ada penyakit gout dan sebagainya. Masa dia duduk tuan-tuan, memang dia tak boleh berdiri ni, dia boleh takbir Allahu Akbar. Sembahyang macam biasa. Boleh. Sah sembahyang dia. Sah sembahyang dia. Tapi tuan-tuan, bagi orang yang ada kemampuan ketika takbir Allahu Akbar, kan, maka wajib dia berdiri waktu takbir dulu. Kemudian dia tak larat, baru boleh duduk. Baru boleh duduk. Baru sah sembahyangnya. Tapi kalau waktu tu dia datang ke surau, dia letak kursi, dia duduk terus. Sedangkan waktu takbir tu dia mampu berdiri, dia duduk terus kan, maka sembahyang itu tidak sah. Sebab syarat pertama iaitu berdiri dengan betul. Kalau kita terbuat silap macam mana ustaz ni, kami dah buat lama lah ni, sakit sikit tapi nak duduk atas kerusi, maka sembahyang tu kena kotor lah. Kena kotor. Lagi ada masa. Waktu mana? Bila-bila masa sahaja boleh kotor. Tak ada masalah. Ada soalan tentang sembahyang duduk? Cuma kaedahnya sembahyang duduk ni, duduk antara dua sujud lah tuan-tuan tidur dan sebagainya. Sembahyang duduk bersila tak boleh. Tidak ada kaedah duduk bersila. Macam itu tak ada masalah. Duduk antara dua sujud. Ada juga kata saya duduk, tapi apabila kita sujud perlu lari dada. Kalau mampu. Kalau kita duduk atas kursi macam mana nak? Dekat tu cerita dia memang tak boleh dah nak turun, sebab kaki dah jam dah. Kalau turun guli lah. Silat gayung lah. Tu cerita dia. Hak yang kata boleh kena duduk tu sebab tak boleh dah. Tak boleh nak sujud, nak turun dah. Tapi tuan-tuan, kalau lah waktu kita nak berdiri tak larat kan, tiba-tiba tengah-tengah tu kita larat pula, berdiri balik. Kita tengok kadang-kadang orang berdiri lepas tu duduk kejap lagi dia berdiri pula kan. Sebab apa? Waktu dia tengah masa tu dia sihat, tak ada masalah. Ataupun macam ni tuan-tuan, kalau kita sembahyang Allahu Akbar, rakaat pertama kita boleh berdiri, kena berdiri. Tiba-tiba rakaat kedua baru rasa sakit, baru boleh duduk. Jangan duduk siap-siap takbir. Dia tak sah tuan-tuan lah. Banyak orang tuan-tuan macam tu boleh berdiri, tak ada masalah. Tapi yang kita kata ni yang tak boleh ni, direct duduk terus, tak sakit pun duduk. Sakit sikit yang mula tu lepas tu duduk segak balik, duduk terus alang-alang tak boleh. Ada lagi soalan? Begitu tutup tuan-tuan. Ya. Masalah dalam sembahyang jamaah Makassar.
Sebab dia matahari. Contohnya Zuhur Asar kan. Ya. Jadi kita sembahyang jemaah terakhir waktu Asar. Jadi kita nak buat Asar juga ataupun Zuhur. Okey. Soalan dia. Kalau kita sembahyang jamak takhir. Kalau kita nak sembahyang yang mana dulu? Asar dulu ke Zuhur dulu? Macam ni, saya bagi satu contoh. Kalau kita sembahyang jamak takdim, kita kena mendahulukan waktu Zuhur dulu, kemudian Asar. Tetapi kalau kita sembahyang jamak takhir, kita boleh pilih. Kita nak buat Zuhur dulu ke ataupun Asar dulu ke? Boleh, tak ada masalah. Jamak takhir saja boleh pilih. Jamak takdim tak boleh sebab mula dengan Zuhur. Mula dengan Zuhur. Asar tak apa sebab Zuhur dah berlalu. Boleh kita mulakan dengan Zuhur dulu ataupun dengan Asar dulu. Ataupun Asar dulu, Zuhur kemudian. Tak ada masalah. Takhir saja boleh pilih. Macam Isya ni. Isya, kita nak buat apa takhir? Maghrib ke? Maghrib dulu ke ataupun Isya dulu? Boleh kita pilih nak buat Maghrib dulu pun boleh, Isya dulu pun boleh. Ataupun Isya dulu pun boleh, Maghrib pun boleh. Soalan terakhir. Ya. Takdim. Asar kan? Ya. Tapi tak jamak takdim je. Kita nak bersama dengan jemaah Zuhur. Boleh tak Ustaz? Kita tak ada kasar lah. Boleh. Kita singgah masjid. Kita nak main jamaah takdim ni. Okey. Tapi kita nak sama dengan jemaah yang So kita sembahyang Jumaat tu lah. Boleh. Boleh tu. Boleh. Tak ada masalah. Kalau kita sembahyang, tapi kalau seeloknya macam ni lah. Kalau seeloknya orang yang nak sembahyang jamak ni jangan bermakmumkan dengan imam yang sembahyang tamam. Itu cerita dia. Tapi macam cikgu kata sebut tu boleh sebenarnya. Tapi yang lebih baiknya tak payah. Sebab kita diberi keringanan rukhsah. Itu cerita dia. Boleh. Okey abang, ada soalan apa? Kalau kita nak buat macam ni pun boleh. Kalau kita sampai satu tempat tu, kita jamak takhir. Kejap lagi kita nak buat mayang tamam. Esok pula kita nak buat jamak pula. Boleh, tak ada masalah. Boleh tukar-tukar. Jamak satu lagi, jamak tak payah buat tu tak apa. Mayang tamam semua. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Okey, last satu saya pergi buka lagi soalan. Ada lagi tak? Tak ada. Kok ada masalah yang tak terurai di kepala ke? Malu nak tanya, tanyalah tuan-tuan lah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab insya-Allah. Tak ada lah. Okey. Ustaz, kalau waktu kita tengah sujud kita mengikut imam, tiba kita ingat imam tu dah bangun tapi belum lagi, kita terangkat dulu. Okey, macam ni. Kalaulah kita terangkat ketika mana imam belum bangun lagi. Okey, kalau kita turun, mana kita telah menambah 3 rukun batal sembahyang kita. Kita bangkit dah, tunggu di atas. Tak ada masalah, bangkit tu. Cuma kita mendahului imam pada 1 rukun, tak apa. 1 rukun tak apa lagi, jangan 2 rukun, 3 rukun batal sembahyang. Tunggu je. Nampak macam mana? Kita dah tak sengaja. Dia masalah macam ni dia punca yang saya tahu kan. Kita sujud imam pun sujud pada sujud yang kedua kan. Tiba-tiba kawan tu Allahu akbar takbir kuat. Kita sangka imam yang takbir. Kita pun bangkit. Lah imam cuy. Kita kata rupanya tak boleh lagi. Terkena aku. Saya boleh kena. Tak tahu. Wallahu a'lam tuan-tuan. Tak apa, tak batal. Jadi tuan-tuan, apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.